Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, para pelajar Smart IQ, sahabat-sahabat IQ yang telah lama di sini sejak dahulu, sebelum tempat ini menjadi sekolah lagi, dan penonton yang di mana saja berada. Saya pun lama dah tak datang ke sini, dan kita dalam era COVID ni banyak halangan dan keadaan yang menyukarkan. Pun insya-Allah keadaan bertambah baik, dan mudah-mudahan kita, negara kita dan dunia keseluruhannya pulih daripada apa yang sedang kita hadapi ni. Orang-orang yang belajar di sini sejak dulu, sejak lebih 10 tahun di IQ ini, diperkenalkan dengan ramai tokoh-tokoh, khususnya melalui kuliah saya dan kuliah Ustaz Abdul Rashid dan kuliah ustaz-ustaz yang lain juga. Kami dulu belajar di Jordan. Saya pergi ke Jordan pada zaman orang Malaysia taklah begitu banyak di Jordan pada masa itu, tahun 90-an. Dan antara tokoh penting yang kami belajar dengannya di Masjid Sueleh, Masjid Abdul Rahman bin Auf di Sueleh, ialah Syekh Abdul Fattah Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, yang wafat ataupun meninggal pada hari ini. Beliau merupakan tokoh yang kami semua kenali melalui pidato-pidatonya, kuliahnya, dan dia sebagai seorang ahli tafsir yang mempunyai banyak buku-buku yang ditulis mengenai dengan tafsir Al-Quran, lataif Quraniyah, dan berbagai lagi. Ketika itu Jordan merupakan tempat yang membakar semangat di dalam isu-isu Palestin, terutama apabila orang-orang Arab, pemimpin-pemimpin Arab nak menentukan masa depan Palestin melalui perjanjian-perjanjian Madrid dan seumpamanya. Jordan menjadi bumi yang panas, dan kami yang ada di sana, saya sendiri masuk kelas, demonstrasi, keluar kelas, join demonstrasi, ikut Syekh Salah punya demonstrasi dan pidato Syekh, khutbah mingguan dia, khutbah Jumaat di Masjid Abdul Rahman Auf, yang sentiasa panas dengan isu Palestin. Sehingga pernah seketika apabila Syekh Salah khutbah, helikopter di atas dan
pasukan keselamatan mengawal masjid kerana dilihat terlalu panas isu-isu yang dibangkitkan. Bersama di Masjid Abdul Rahman bin Auf itu ialah tokoh lain, iaitu Syekh Hamam Sa'id yang merupakan ahli parlimen Ikhwanul Muslimin, dan juga Syekh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris yang telah meninggal, yang juga merupakan ahli parlimen Ikhwanul Muslimin. Syekh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris adalah seorang tokoh di dalam As-Siyasatul Syar'iyah, menulis tentang politik Islam, sementara Syekh Dr. Hamam Sa'id merupakan ahli di dalam bidang hadis, telah melakukan takhrij bagi Sirah Ibn Hisham dan mengeluarkan buku-buku yang lain berhubung dengan hadis. Pidato-pidato mereka memang panas mengenai isu-isu umat Islam dan respon mereka terhadap isu umat Islam. Namun Syekh Salah mempunyai kedudukan yang tersendiri di kalangan pelajar-pelajar dan di kalangan umat Islam ketika yang berada di Su'aileh, kerana dia ada kuliah subuhnya yang menafsirkan setiap hari ayat Al-Quran, dan kuliah-kuliah tafsirnya dan buku-bukunya. Dan saya sempat buat majlis khas dengan dia. Dia membahaskan buku-buku yang dia tulis. Cuma Syekh Salah terkenal sebagai satu orang tokoh yang begitu sangat mengangkat Sayyid Qutb, dan dia menulis di rumah dia, saya buka Sayyid Qutb imaman mufassiran mujaddidan dan seumpamanya, dan tesis PhD dia pun berhubung dengan Zilalul Quran. Melalui Syekh Salah Khalidi, ramai orang yang mempelajari tentang manhaj salafi, bukan mazhab salafi tapi manhaj salafi, manhaj salaf. Bukan saja soal di dalam akidah, di dalam ibadah, tetapi soal pendirian bangkit menentang mereka yang dianggap sebagai zalim dan melampaui batas. Maka keluaran Jordan yang pernah bersama dengan Syekh Salah Khalidi mempunyai kecenderungan yang berbeza daripada barangkali keluaran daripada negara-negara lain yang mungkin dengan aliran yang sama, disebabkan pengaruh syekh-syekh yang seperti ini. Sebelum saya balik, saya bagi tahu dia bahawa saya nak balik. Dia bagi tahu saya buku dia yang sedang disiapkan, iaitu Qabasat Tarikhiyah, dan dia menghadiahkan kepada saya, dia memberi pada saya naskah tangannya. Saya putus state naskah itu dan saya masih simpan sampai hari ini. Bila saya pergi menziarahi beliau semula, beliau tidak berpecam saya kerana mungkin dah gemuk dan kan tak macam dulu, lama baru dia bercakap dengan saya. Dan dia pun dah berusia. Ketika itu dia dihalang untuk berceramah di mana-mana saja masjid, kerana, dan dia bagi tahu dia dihalang oleh golongan yang zalim. Seperti biasa semangatnya kuat, tapi Syekh Salah sentiasa mewarnai pikiran kerana kesenian tafsirnya, ilmu tafsirnya dan semangatnya, yang mana dia tidak pernah tunduk kepada perkara-perkara yang salah. Apabila hidup ni berjalan, manusia akan jumpa banyak hal dalam hidup. Sebahagian daripada apa yang kita temui dahulu mungkin kita bersetuju semuanya, mungkin kita berbeza. Tetapi itu semua tidak penting. Yang penting ialah bagi setiap masa kita mengutip pengalaman dan pengajaran. Anak-anak yang belajar di sini, mungkin apabila mereka membesar nanti, mereka mempunyai pendekatan dan pandangan yang berbeza. Itu adalah hak mereka di dalam hidup. Setiap orang akan menjawab antara mereka dan Tuhan mereka apa yang mereka telah ijtihadkan. Sebelum IQ ni jadi sekolah, dia menjadi tempat belajar ramai orang di sini. Sebahagian mereka menubuhkan badan-badan yang tersendiri.
Sebahagian mereka mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang lain. Saya sendiri daripada sini telah pergi duduk di Perlis. Di sini sekolah, di Perlis kita telah buat berbagai-bagai hal, di berbagai-bagai perkara untuk membangunkan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam erti kata seperti mana yang difahami oleh As-Salafus Salih. Sini kita ada sekolah menengah, di Perlis kita ada universiti, KUIPS, dan sebahagian mungkin pergi ke sana. 1,000 lebih pelajar kita beri beasiswa. Siapa tengok Dr. pada 1 Februari ini, Profesor Madya Dr. Ruzaimi Ramli akan menjadi rektor KUIPS, dan insyaAllah mudah-mudahan akan membawa kebaikan yang banyak dan akan membangunkan universiti yang akan mengupayakan kita mengeluarkan ataupun mengajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman yang ada macam-macam penglipur lara, karut marut, cerita dongeng mengambil tempat di kalangan orang yang ingin beragama. Malangnya kalau manhaj tidak betul, cara pengajian tak betul, manusia tak tahu. Sekejap dia ikut ustaz ni, sekejap dia ikut ustaz ni, dia tertanya-tanya, macam mana ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Dan petua ustaz tu, apa yang ustaz kata semua kena terima. Kita orang biasa, jangan petikaikan ustaz. Lalu dia pun pening. Di sini kita tidak ajar hal yang seperti itu. Kita ajar supaya kita mengagungkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajar supaya kita mempelajari apa yang disebut oleh para ulama dan menghormati, beradab dengan mereka. Tidak pernah seperti mana ada penceramah Terengganu yang menyebut mereka panggil PE saja kat Imam Syafi'i, mengkafir dan menghina ulama. Itu semua khayalan dan fitnah yang bermain di dalam kepalanya, yang dia sandarkan pada orang lain. Tak pernah ada orang yang menyokong sunnah dan ingin menegakkan sunnah mencerca mana-mana ulama. Yang ada ialah kita lihat ada negeri mengharamkan buku Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sedangkan Imam Zahabi ialah imam yang penting di dalam ilmu hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang semua orang baca kitab dia, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Bulughul Maram, semasa dia meminum air Zam-Zam yang awal, niat dia supaya ilmunya seperti ilmu Zahabi rahimahullah. Di Malaysia ada orang yang kata dia ahli sunnah aswad haramkan buku Al-Imam Az-Zahabi, konon sesat. Imam Zahabi sesat. Tak pula mereka kata bahawasanya mereka ini menghina ulama. Mereka mengkafirkan Ibn Taimiyah, mengkafirkan Ibn Qayyim. Bukan saja manusia-manusia daripada Goa, tapi juga yang lain. Tidak ada. Mereka kata mereka ni yang mengaji geng sunnah, yang mereka fitnah dengan nama Wahabi dan seumpamanya. Mereka ni kafirkan Imam Ghazali dan hina Imam Ghazali. Kita tanya mereka, orang-orang yang mereka maksudkan siapa dan di mana perkataan yang mengkafir, menghina Al-Imam Al-Ghazali, menyatakan Imam Ghazali bodoh dan seumpamanya, di mana? Khayalan mereka saja yang disumbatkan dalam pemikiran pengikut-pengikut mereka yang tak tahu apa,
lalu pengikut mereka kata geng-geng itu hina ulama, dan mereka pun tak tahu siapa ulama yang dihina, di mana yang dihina, tulisan yang dihina, di mana ceramah yang menghina. Padahal mereka yang melakukannya. Kita tak belajar begitu di sini. Kita belajar ilmu. Kita belajar menghormati para ulama, tapi ulama ramai ijtihad berbeza. Kalau kita berbeza dengan imam, tidaklah bererti kita berbeza, kita menghinanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ada dua qaul, yakni dua pandangan atau mazhab dia. Mazhab dia yang qadim ketika dia berada di Iraq, ketika dia menulis kitab Al-Hujjah, dan mazhabnya yang baru ketika dia berada di Mesir, iaitu disebut Al-Qaulul Jadid, perkataan qaul yang baru ketika dia berada di Mesir. Ketika dia berada di Mesir, dia telah menyemuk semula pandangan-pandangan dia yang dia keluarkan ketika di Iraq. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia menulis ketika di Mesir kitab Al-Um, dan dia menyatakan bahawasanya wala aj'alu fi hil man rawahu anni, aku tidak menghalalkan siapa yang meriwayatkan mazhabku di Iraq, kerana dia kata mazhab dia yang patut dipegang ialah mazhabnya yang di Mesir, iaitu qaul jadid, mazhab baru dia yang dia berada di Mesir. Pun begitu, ulama-ulama hatta ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i menyemak bahawasanya qaul dia yang qadim, qaul dia yang lama, yang dia berada di Iraq itu, ada lebih kurang 18 qaul dia yang lama lebih kuat daripada qaul dia yang baru. Logiknya yang baru lebih kuat daripada yang lama. Yang baru itu hasil, bukan hasil, kadang-kadang nasnya sama, tetapi manusia melakukan pemerhatian yang baru, observation yang baru, dia tengok benda, dia buat kesimpulan yang lain. Kerana nas iaitu Al-Quran dan Sunnah sahaja, itu adalah raw material, bahan mentah. Bagaimana bahan itu hendak diserasikan dengan kehidupan manusia memerlukan ijtihad. Ijtihad itu perlu juga bukan saja memahami nas, tetapi memahami realiti, memahami manak, memahami realiti, memahami konteks kepada nas, dan memahami keadaan yang berlaku di kalangan manusia. Ataupun kadang-kala ada sebahagian bahan yang dikumpulkan dahulu, apabila dia berpindah, dia bertambah usianya, dia mendengar, dia melihat kekuatan dan menganalisa, ada sudut-sudut yang barangkali dia rasa dia terlepas pandang dahulu, lalu dia memberikan ijtihad yang baru, pandangan yang berbeza dengan pandangan yang lama, disebabkan pengalaman, umur, masa, berjumpa dengan orang lain berhujah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i hatta mereka tak kata, tentulah imam yang mengeluarkan perkataan bahawa mazhabnya ialah mazhab yang jadid, mazhab yang baru. Tiba-tiba mereka kata 18 pendapat yang lama lebih kuat. Apa antara 18 pendapat yang lama yang lebih kuat itu? Antaranya yang kita salat tadi, waladdallin. Kata apa? Amin. Kita kuatkan amin. Qaul yang qadim kata amin dikuatkan, amin. Qaul yang jadid, qaul yang baru menyatakan
amin diperlahankan, macam dengan mazhab Hanafi. Qala Imam Syafi'i, fa in qalaha qalu wa asma'u anfusahum, dalam jika fa in qalaha, jika imam kata amin, makmum pun kata amin, wa asma'u anfusahum, mereka dengarkan amin itu untuk diri mereka sendiri, wala uhibbu an yajharu biha, aku tak suka jika mereka menguatkan bacaan amin itu. Itu dalam al-um. Fa in fa'alu, jika mereka kuatkan amin itu, fala syait alaihim, tak apalah, kalau kuat pun tak apa, tapi aku tak suka. Maksud qaul qadim kata kuatkan amin, qaul lama kata kuatkan amin, qaul baru kata perlahankan amin. Dalam mazhab Syafi'i, dia amal qaul baru ke qaul lama? Qaul baru ke qaul lama? Tak dengar. Qaul baru qaul lama? Ha? Qaul lama. Kalau ikut kaedahnya yang Imam Syafi'i suruh, ambil qaul dia yang baru. Adakah nak kata ulama Syafi'i kata Imam Syafi'i tak reti? Tidak, kerana pendapat, analisa mereka tengok balik dalil-dalil, qaul lama lebih kuat. Contoh yang lain, qaul lama kata baca surah ni ataupun ayat selepas Fatihah pada rakaat pertama dan yang kedua. Rakaat yang ketiga dan keempat hanya Fatihah saja, tak baca apa-apa dah, seperti yang kita amalkan. Betul tak? Dalam al-um kata wa fil ukhrayain, pada dua rakaat yang akhir, ummul Quran wa ayah, baca ummul Quran dan baca ayat-ayat lain. Amalan dalam mazhab Syafi'i qaul lama, bukan qaul baru. Bagi menunjukkan bahawasanya apa? Hatta ulama-ulama pada zaman itu tak ada orang yang kata, awak hampa nak ikut mazhab Syafi'i lebih pandai daripada dia lagi. Tak ada orang kata. Kerana ilmu berdasarkan pada hujah, perbahasan dan perbandingan kepada hujah-hujah yang telah diberikan. Itulah ilmu. Apabila kita kata kita tidak terikat secara fanatik kepada sesuatu mazhab, bukanlah bererti kita menyatakan orang yang bermazhab itu sesat. Tak ada. Cuma kita tidak terikat, bukan bererti tak ada mazhab. Bagi setiap yang diamalkan, kalau kita jaharkan basmalah, ada mazhabnya. Kita sirkan basmalah, ada mazhabnya. Kesemuanya dalam mazhab yang 4. Cuma kenapa tak pilih mazhab Syafi'i? Seperti mana hatta ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka sendiri tak pilih qaul imam mereka yang baru, yang sepatutnya dia suruh pilih, mereka pilih yang lama. Kerana atas alasan itu lebih kuat. Kalau berqunut, ada mazhabnya. Tak berqunut juga ada mazhabnya. Tak ada orang-orang yang mengaji di IQ atau mengaji di Perlis menyatakan siapa yang kunut maka jadi sesat. Tak ada. Penceramah-penceramah tu saja yang khayal sendiri. Dia kata di Perlis siapa kunut dia kata sesat. Dia khayal. Dia buat sendiri cerita, darabani wa baka, saya sebut. Syatamani wa shtaka. Dia pukul aku, dia menangis. Dia maki aku, dia mengadu.
Tapi dia bila tengok orang tak kunut terus sesat. Dia kata padahal tak kunut tu ada mazhab dia, mazhab yang majoriti. Tengok orang takbir berbeza sikit angkat tangan dengan dia, atromen dia kata. Padahal ada sunnah Nabi. Ada sunnah Nabi. Ini semua mempengaruhi sebahagian mereka yang tak faham tentang ilmu ni. Kata mereka, kita ikut ulama, mereka tak ikut ulama. Seakan-akan kaul yang mereka ikut itu saja ada ulama padanya. Maka ikutlah kaki-kaki yang tak berapa faham ni. Oh, dia kata dia orang tu tak mau ikut mazhab Syafi'i kerana dia rasa dia lebih pandai pada Imam Syafi'i. Kamu yang amin ni, kamu lebih pandai pada Imam Syafi'i. Amin kuat ni. Bahkan kalau kamu ikut mazhab Syafi'i, adakah berarti kamu mendakwa kamu lebih pandai daripada 3 mazhab yang lagi? Tidak ada orang yang membuat kaedah yang seperti itu. Kerana ilmu itu, manusia memilih apa yang dia yakin antara dia dengan Allah. Dan berdasarkan maklumat yang diberi kepadanya, yang diajarkan kepadanya. Tak ada orang mengkafirkan. Dia andaikan dalam fikiran dia, pok-pok tu selalu kata ulama-ulama kafir. Kita tanya ulama mana yang dia kata kafir? Oh, Imam Syafi'i dia kata, siapa kata Imam Syafi'i kafir? Tu tak mau kunut, akal dia tak mau kunut kata kafir. Habis kalau kamu kunut, adakah kamu mengkafirkan Abu Hanifah? Apakah kamu mengkafirkan Imam Ahmad? Lalu pelajar-pelajar dia yang dangkal memukul gendang yang sama dengan mereka tidak memahami tentang maksud, tentang disiplin, tentang manhaj ilmu pengetahuan. Di sini kita tak ajar fanatik. Di sini kita memberikan maklumat. Smart IQ ni kita mau lahirkan tokoh-tokoh agama yang berwibawa, yang menghimpunkan ilmu. Apabila dia bercakap orang ahli ilmu, sebab tu Al-Qarafi menulis kitab Al-Furuq. Ahlul ilm keupayaannya membedakan benda yang dilihat sama oleh orang biasa, padahal ia berbeza. Keupayaannya menyamakan benda yang dilihat berbeza oleh orang biasa kerana ia memang sama. Itu adalah ilmu. Dan kita mahu seperti itu. Dan kita mahu mudah-mudahan insya-Allah pada masa hadapan ini kita adalah merupakan, kita dapat melahirkan anak-anak ni sama ada di sini kemudian sambung belajar selepas daripada ini ke tempat lain, jadi ulama yang benar-benar membela ilmu pengetahuan. Kerana zaman ini fitnah, sukar. Orang kata bagi ceramah, tapi kita tak tahu dia bagi ceramah kerana memang nak bagi nasihat ke, atau dia bagi ceramah kerana itu memang cari makan dia. Lalu dia berfikir siang dan malam macam mana nak buat lawak supaya orang suka dengan ceramah dia. Bolehlah dia berceramah banyak tempat lagi. Dia tak pentingkan fakta yang benar dan inti kandungan yang benar. Jarir bin Abdullah Al-Bajali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia menyatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Aku telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat. Macam mana mendirikan solat pun nak bai'ah janji buat apa? Solat memang wajib dah.
maksudnya nak meneguhkan lagi azam menunaikan solat. Walau kita kata saya janji dengan mak saya tak akan ponting solat, sebenarnya tak perlu janji dengan mak kita, memang solat Allah wajibkan. Tapi kenapa kita janji dengan mak kita? Bai'ah itu bai'ah untuk mengukuhkan azam, bukan mendatangkan kewajipan yang baru. Aku berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat, mengeluarkan zakat dan menasihati setiap orang muslim. Nasihat bagi setiap orang muslim dan nasihat bagi setiap orang muslim adalah merupakan kemuncak kesimpulan kepada agama. Sebab itu kita belajar ad-dinun nasihah. Agama merupakan nasihat. Agama merupakan nasihat. Dan para ulama, nasihat, apa maksud nasihat? Nasihat ni apa? Nasihat bermaksud kita nak kepada orang yang kita nasihati itu dengan benda yang baik. Sebab itu nasihat, orang tak maki orang. Maki, ceramah maki, aku ni nasihat. Tak. Nasihat bermaksud kita mahu supaya orang yang kita nasihati itu al-mansuh, orang yang kita nasihati itu mendapat kebaikan. Kalau kita tak niat untuk dia dapat kebaikan, kita mungkin bukan nasihat, kita mungkin penceramah. Dalam dunia ni banyak orang ceramah. Kita mungkin anak-anak kita ni tak pernah tengok orang jual ubat. Cakap pandai, dia jual ubat. Semua dia boleh cerita. Dia tak nak nasihat, dia nak lakukan barang dia. Walaupun bunyi dia nasihat, tuan-tuan sila berilah ubat saya ni. Dengan makan ubat ni, badan tuan-tuan akan sihat, badan tuan-tuan akan jadi baik, akan jadi kuat, demam akan lega. Tapi dia bukan mau kebaikan kita, dia mau supaya ubatnya lah laku. Dia kalau boleh lagi ramai orang demam lagi bagus, sebab ramai orang beli ubat dia. Tapi orang yang jujur dalam nasihat tak. Tuan-tuan tengok pelawak stand up komedi yang ceramah, yang berdiri cakap lawak seorang-seorang, banyak dalam English lah. Dia pun memang boleh cakap lama, tapi bukan dia nak kebaikan, dia nak bagi kita gelak. Bukan kerana dia suka kita gelak supaya kita bahagia, tak. Kerana itu adalah mata pencarian mereka. Dalam dunia hadis, golongan yang sebut sebagai al-wa'az wal-qussas, golongan pelipur lara, mereka ni mendatangkan hadis-hadis yang palsu dengan petua-petua yang begitu banyak dalam sepanjang sejarah. Cerita burung dalam mulut, dalam lidah burung ada 7,000 lidah, 7,000 di atas setiap lidah ada 7,000 bahasa. Masuk dalam syurga, di atas syurga itu ada 7,000 bantai. Bagi setiap bantai itu ada setiap di atas ada 7,000 katil, atas katil itu 7,000 bantai. Ada lagi rupa ribu bidadari. Semua rekaan. Bukan kerana dia nak suruh kita masuk syurga, kerana dia tahu Allah tak pernah janji syurga yang seperti itu, yang lucu seperti itu. Tetapi kerana itu sedap didengar oleh sebahagian orang, lalu dia mendapat audiens, dia mendapat pendengar. Kata ulama-ulama hadis, mereka ini mendapat pendengar, di mana pendengar-pendengar mereka terdiri daripada golongan yang jahil itu suka cerita-cerita yang macam tu. Ambil petua ni macam mana cara tak mau bagi anjing salak. Fasal li rabb, macam mana? Alam tara kaifa fa'ala rabb. Tutup mulut. Kalau kata buka,
dia nanti buka. Sedangkan itu bukan bahasa Melayu, itu adalah bahasa Arab. Rabbuka, Tuhan kamu. Macam itulah siapa petua perbesimpang tak tahu saya. Kelucuan yang seperti itu dengar, ramai orang mendengar. Orang menyangka bahawa bagus, banyak petua dia kepada kita. Tapi petua itu tidak benar. Dia tidak menghendaki kebaikan kepada pendengar. Dia menghendaki kebaikan untuk dirinya sendiri. Kerana ramai orang yang suka mendengar khurafat-khurafat yang seperti itu. Lalu mereka pun mendapat jemputan, mendapat habuan. Sehingga pernah saya sebut, ulama-ulama hadis menceritakan bagaimana ketika seseorang telah berceramah, menceritakan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Lalu dia membaca hadis palsu. Ahmad bin Hanbal bertanya kepadanya, daripada mana kau dapat hadis ni? Dia kata, daripada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad kata, aku Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in, kami tak meriwayatkan hadis ni. Oh, dia kata, selama ni aku dengar orang cakap je kata Ahmad bin Hanbal ni bodoh, memang bodoh, dia kata. Kau ingat kau seorang ke Ahmad bin Hanbal? Aku ada banyak ratus Ahmad bin Hanbal. Golongan yang seperti ini mungkin memakai pakaian agama dan seumpamanya, orang awam terpengaruh, pandai, banyak petua dia boleh bagi. Ini la yuridu bil mansuhi khairan. Dia tidak menghendaki kebaikan kepada orang yang dia nasihati, kerana dia tidak menasihati sesuatu yang benar. Dia tidak menasihati sesuatu yang benar. Agama ditegakkan di atas sesuatu yang benar. Apabila kita menasihati seseorang, kita memberitahu fakta yang benar, mudah-mudahan dia mengamalkan apa yang benar dan memberikan kebaikan kepadanya. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri dia menyatakan bahawasanya, inna ahabba ibadallahi ilallah, sekasih-kasih hamba Allah kepada Allah, alladhi yuhabbibuna Allah ila ibadihi, yang menjadikan Allah dikasihi oleh hambanya, wa yuhabbibuna ibadallahi ila Allah, dan menjadikan hamba Allah dikasihi oleh Allah, wa yas'au fil ardi bin nasihah, dan dia berjalan di atas muka bumi ini membawa nasihat. Kita mahu pelajar-pelajar kita ni menjadi orang yang memberi nasihat yang baik, yang ikhlas. Seorang tabi'i, Abu Bakar Al-Muzani, dia menyatakan bahawasanya apa yang menjadikan lebih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar bisaumin wala salah, walakin bi syai'in kana fi qalbihi, tetapi sesuatu yang ada di dada mereka. Apa di dada para sahabat? Wa huwa hubbullah azza wa jalla wa nasihatu fi khalqihi, cintakan Allah dan memberi nasihat kepada hamba-hambanya. Al-Fudail bin Iyad, bila kita mengaji agama kita selalu dengar nama Al-Fudail bin Iyad, betul tak? Al-Fudail ni dulu dia seorang perompak. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut dalam Siyar A'lamun Nubala. Kita baca Siyar A'lamun Nubala di sini sebab Imam Az-Zahabi imam umat Islam. Ada negeri dia haramkan kitab Imam Zahabi. Dia kata Mujassimah. Dia lebih tahu akidah daripada Zahabi. Zahabi kumpulkan semua ulama umat ni, ditulis dalam Siyar A'lamun Nubala. Maklumat semua ada pada dia. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, imam alim jalil, kata Imam Ibn Hajar, aku minum air Zam-Zam, aku niat ya Allah jadikan aku seperti Zahabi.
As-Suyuti apabila disifatkan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata Zahabiyyu fi asrihi, dia adalah Imam Zahabi pada zamannya. Mari di Malaysia ada negeri haramkan buku Imam Zahabi. Lepas tu dia kata geng tu tak suka ulama. Dia kata kita dia haramkan buku ulama. Al-Imam Zahabi kata Al-Fudail bin Iyad dahulunya merupakan seorang perompak. Kemudian satu hari dia nak merompak. Zahabi bukan kata, dia riwayatkan. Kemudian dia buat komentar, ada perbincangan ulama tentang komentar ni. Alam ya'ni lil ladzina amanu an yakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sampai kepada orang yang beriman itu untuk khusyuk jantung hati mereka kerana mengingati Allah. Lalu dia berhenti daripada merompak dan jadi orang saleh, jadi alim, sehingga dia mengulas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Fudail bin Iyad, ma adraka indana man adraka bi kathratis salah, tidak mendahului orang yang mendahului mendapat kedudukan itu dengan banyaknya salat wassiyam, wa innama adraka indana bi sakhail anfus, tetapi mencapai kedudukan itu kerana jiwa yang luas, lapang, wa salamatus sadar, dada yang selamat, wa nushul ummah, dan nasihat kepada ummah, dada yang selamat. Orang dakwah dada selamat insya-Allah kalau ikhlas. Kita mungkin ada musuh tapi kita akan tidur lena, alhamdulillah. Saya percaya semua tuan-tuan pun tidur lena. Saya pun alhamdulillah tidur lena. Boleh tanya isteri saya lah. Tak kepala atas bantai memang lena lah. Pada hari kena tangkap ke, pada hari duduk memang lena. Berusahalah kita ni supaya tak ada siapa yang kita simpan dalam dada kita. Buka mata, time kita bertempur seperti biasa. Time tidur, kita tak payah bawa dendam di dalam dada kita, kerana kita tidak memasuki medan ini untuk merebut kerusi kuasa. Kita memasuki medan ini untuk menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita nak pelajar-pelajar kita ni bukan saja tahu ceramah, kalau boleh biar dia ada pandai bidang mana-mana. Saya cakap dengan KUIPS supaya ada entrepreneurship program, biar ustaz entrepreneur, kena belajar entrepreneur supaya dia tak bergantung dengan duit ceramah untuk hidup. Dia boleh ada kilang dia sendiri, syarikat dia sendiri. Tapi jangan jual ayat air jampi tipu. Sarang anak-anak yang membaca Al-Quran, jangan buat kerja macam tu. Biar dia bisnes yang betul. Kalau dia ada syarikat, biar ke syarikat dia. Biar dia jadi saintis, biar dia jadi apa, biar dia jadi ahli perniagaan, usahawan. Ada kilang roti ke? Ada kilang kereta, ada apa? Kedai kereta ke? Ada kedai emas ke? Bila orang panggil ceramah, dia boleh pergi ceramah. Orang tak boleh kata, ustaz jangan cakap benda-benda yang kami tak suka. Dia akan meletakkan redha Allah mengatasi segala-galanya. Dan manusia akan tahu makna redha Allah lebih besar daripada segala-galanya dalam hidup ini apabila dia benar-benar merenung hidup, terutama pada zaman ini. Allah muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ada orang, kalau kita tengok dalam media sosial, dalam 2 tahun lepas punya dipuji, semua orang puji dia. 4 bulan kemudian semua kutuk dia ke bawah.
Berapa banyak tokoh politik dalam negara ni naik dalam masa 6 bulan, dihentam dalam masa 6 bulan yang berikutnya. Berapa banyak tokoh-tokoh kesihatan, tokoh-tokoh macam-macam dipuji, kemudian dihentam pula. Jika kita ingin mengikut redha manusia, kita berjuang untuk mendapatkan likes, kita akan kerugian dunia dan akhirat. Masa terbuang, di akhirat kita tak dapat pahala. Sebab itu orang yang lama duduk di medan dakwah ni, antara perkara yang dia kena ingat. Saya apabila meninggalnya Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, saya ingat usia dia dah 75. Hidup ni, manusia boleh sebut apa saja tentang hidup. Syekh Salah dengan kehebatannya, tafsirnya, dia tak dibenarkan mengajar di masjid-masjid di Jordan. Dengan kehebatannya, keilmuannya, tafsir-tafsir yang besar, dia menjadi rujukan orang buat PhD dalam dunia Islam dengan membaca kitab-kitabnya. Kita kalau kita kenal hidup kita, pada penghujung mungkin kita boleh tulis banyak tentang CV kita. Kita bekerja di sini, bekerja terlibat aktiviti ini, terlibat dengan IQ, pernah buat begini, pernah buat begini. Tapi yang kita bimbang bukan CV itu. Yang kita bimbang ialah apabila kita balik kepada Allah Azza wa Jal, semuanya tak ada pahala. Ini untuk fulan, yang ni kau buat untuk orang ini, yang ni kau buat untuk nama kau, ini kau buat untuk kedudukan kau. Tidak ada yang tinggal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas kepadanya agama. Tak ada. Sebab kita beragama untuk orang lain. Tapi kalau kita beragama untuk Allah, mudah-mudahan kita konsisten dengan sikap. Kadang-kadang orang nak cari redha orang pelik-pelik. Tuan pernah tengok apa di media sosial, anak-anak ini duduk sini, dia tak tengok. Ustaz nak bagi orang suka macam-macam terpaksa buat. Ada yang macam-macam saya tengok. Sebagian kita kenal tak kenal. Jokah dululah baru boleh bercakap. Mana? Siapa nak jokah? Ada kena pergi buat gaya tu, gaya ni lah. Tak tahu. Kena rebus cucuk dulu ke apa, masak nasi ke apa. Saya bukan kata salah, tapi manusia mencari apa yang artis cari. Sedangkan perjuangan kita ialah menyampaikan risalah, menyampaikan nasihat yang benar kepada 3 orang, 4 orang dengan niat yang baik, lebih baik daripada memperkatakan yang tak benar, yang disorak-sorai gembira oleh 1000 orang. Melainkan kita jadikan agama ini entertainment, bukan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama sebagai satu hiburan yang menguntungkan orang yang berucap, seperti yang menguntungkan artis yang menyanyi di pentas, dan mengembirakan hati orang yang mendengar, seperti mana mengembirakan hati mereka yang hadir ke konsert-konsert hiburan. Tapi agama yang qawim, din yang mustaqim, ialah agama yang membentuk fikiran yang betul, sikap yang betul, kehidupan yang betul, ibadah yang ikhlas, hamba Allah yang beribadah di tengah malam lillahi ta'ala, yang berzikir mengingatinya, yang bertahajud kepadanya, bukan yang merakam ketika tahajud untuk orang masukkan duit dia ke dalam akaun bank dia. Agama ad-dinun nasihah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita selalu baca surah Al-Asr, wal asr. Apa maksud wal asr?
Perkataan asar Arab, asar maksudnya perah. Dia perah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Mu'sirat yakni pemerah, dia perah. Bagikan awan itu dia perah, turunnya air. Sebab itu air jus tu Arab panggil apa? Asir. Asir. Hidup ini kita mesti memerah hidup. Itu kata Syekh Saleh Khalidi. Saleh Khalidi tafsir surah Wal Asr, dia kata kita kena asr, kena perah hidup. Wal Asr, sebab tu Allah sebut Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Insan dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu adalah perahan hidup. Illa alladhina amanu wa amilus salih. Amalan itu merupakan perahan hidup. Hidup ini kita perah sehingga mengeluarkan amalan saleh. Nak perah macam perah baju tu, bila dia ada air, kita yu'sar as-saw, baju yang kita perah nak keluarkan airnya. Hidup yang kita perah supaya mengeluarkan amalan yang saleh. Kerana amalan boleh je nampak saleh, tapi ia mungkin tidak saleh. Nabi Sulaiman alaihi salam apa kata dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, agar aku beramal dengan amalan saleh yang engkau redha. Kerana ada orang beramal dengan amalan saleh, zahirnya saleh tapi ia tidak saleh, ia tidak kerana Allah. Untuk membolehkan amalan kerana Allah, manusia kena menentang dirinya sendiri, juga menentang barang kadangkala apa yang ada di kelilingnya. Orang mungkin tak setuju, orang mungkin tak berpuas hati, tapi ia saleh di sisi Allah. Ilal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Berpesan dengan kebenaran. Untuk pesan dengan kebenaran, mesti tahu kebenaran itu apa. Kalau kita tidak tahu kebenaran, macam mana kita nak pesan dengan kebenaran? Maka kita sangka benar sedangkan ia tidak benar. Maka mempelajari kebenaran, mempelajari kitab Allah, sunnah Rasulullah, tawasau, pesan berpesan. Kerana kebenaran ini walaupun tahu, belum tentu kita ikut. Maka langkah pertama, mempelajari apa itu kebenaran. Kebenaran bukan mufti, kebenaran bukan ustaz. Kebenaran kitab Allah, kebenaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal manusia mungkin nampak macam benar, tapi dia tidak benar di sisi kitab Allah. Ada orang cakap, kita kalau minta kepada wali tolong, wali boleh tolong. Terutama wali yang mati, kerana dia dah tak sibuk makan, masak, pakai baju dah. Jadi dia hanya sibuk untuk menjawab doa kita saja. Sebab dia tak mati, dia orang soleh, dia hidup. Dia tahu bila kita doa kepada dia, dia itu hidup. Dia dekat dengan Allah. Kalau kita pakai kaedah itu, kita pun boleh doa pada pokok. Wahai pokok, tolong beri aku sekian-sekian. Sebab pokok pun berzikir pada Allah. Haiwan-haiwan berzikir pada Allah tak? Kita pun doa pada lembu. Kambing pun berzikir pada Allah. Wahai kambing, mintalah supaya hajat saya sekian-sekian. Kalau orang kata, kau ni tak tahu ke, kambing ni berzikir pada Allah. Kambing lagi tak buat dosa. Kalau kita main macam tu, akhirnya tidak ada lagi batas-batas syirik dalam hidup ni. Ulama-ulama dahulu menyebut tentang tawassul dengan Nabi, dengan menyebut seseorang meminta kepada Allah dengan jah ataupun dengan keberkatan Nabi.
bukan meminta kepada Nabi. Mereka panggil, ya Madad, ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Jilani, tolonglah aku. Dia kata, kita kata minta kepada dia, kena tak minta kepada Allah. Oh, dia kata dia akan minta kepada Allah. Kalau macam tu sebut, oh Jesus, Nabi Isa, kena Nabi Isa akan minta kepada Allah. Itu hanya wali, yang ini adalah Nabi. Karut marut ini dijual di pasaran, ada orang yang membelinya. Some people they buy this superstition yang ada dalam market, kerana dia rasa hujah itu sound, hujah itu kuat, hujah itu bercanggah dengan al-haq. Syirik yang ditentang oleh Quran, yang ditentang oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki wahai Rasulullah. Nabi kata, aj'altani lillahi nidda, kau nak jadikan aku sekutu Allah Ta'ala. Qul masya Allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kehendaki. Akidah yang khalis, akidah yang bersih. Dia kata yang ni bukan ahli sunnah. Ahli sunnah kena pergi minta kat kubur. Apa punya ahli sunnah? Sunnah itu bukan ahli sunnah, itu ahli apa? Tak tahu lah ahli apa. Maka di sini kita mempelajari manhaj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita mempelajari manhaj yang sahih di dalam hidup kita untuk beramal dalam agama, dan kita sentiasa ingatkan diri kita supaya tidak hanya menjadi tabiat ataupun menjadi amalan yang diulang-ulangi tanpa sedar, tetapi kita sentiasa bila sebut ihdinas siratal mustaqim, terus kita ingat, ya Allah tunjuk aku jalan yang lurus. Bukan jalan IQ, bukan jalan sekolah mana, bukan jalan Perlis, bukan jalan Perak, bukan jalan Kedah. Siratal mustaqim. Bukan jalan mufti, bukan jalan doktor nu doktor ni, bukan jalan Habib tu Habib ni. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan kurnia padanya. Siapa? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Jalan para nabi dan penghulu para nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diikuti ajarannya sebelum dipakai serbannya. Nabi itu diikuti titah perintahnya, bukan kita pergi ambil supaya ambil unta yang dia naik lekat di dinding rumah. Ini juga sama. Saya bukan kata tak boleh buat lambang-lambang capal ke apa, dia nak buat dia buatlah. Kalau itu dianggap sekadar satu brand, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata letak capal tu dapat pahala, tak atas kepala, sebab Nabi pakai capal, kena tak unta sebab Nabi naik unta. Juga kalau pakai kepiah yang ada gambar capal tu dapat pahala lebih, pakai kasut camel juga dapat pahala lebih pasal cap unta. Oleh kerana Nabi naik kuda, pakai kereta Ferrari dapat pahala lebih sebab dia kereta tu cap kuda. Nabi naik kuda. Jangan simplistik macam tu. Nak pakai sebagai satu brand, tapi jangan menyertai dengan satu i'tiqad yang tak pernah diajar oleh agama. Kemudian letakkan pula capal tu di hadapan kiblat. Kononnya sujud ke arah capal yang ada itu lebih mendekatkan diri pada Allah. Ini bahaya. Besok ambil gambar camel letak di depan tu, juga gambar kuda. Dan Nabi pun pernah makan kambing, gambar kambing. Juga gambar jubah, Nabi juga pernah pakai jubah. Agama tidak datang untuk membodohkan akal kita.
Ini semua ada kaum peniaga. Yang untung syarikat yang buat dah. Maka ikutlah. Siapa nak pakai, dia pakai. Kita husnuzan mungkin dianggap satu design. It's okay. Kan? Kalau dia consider only as a design, bersih, tak ada apa-apa lebih daripada tu, tak apalah. Tapi kalau kata dengan pakai ni lah berkat malam-malam datang, ini semua kita tak buy, kita tak beli idea-idea yang macam tu. Di sini kita ingin Islam seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan generasi sahabah yang agung radhiyallahu anhum ajma'in. Ismah li an as'alakum su'alan ma ra'yukum an isti'mal al-libas atwal min ka'bayn wa ma ra'yukum wa qawlukum. هذا سؤال قد أجبت مرارا وتكرارا. إذا تحب أن تراجعون إلى بعض التسجيلات الموجودة في إنترنت عن قضية الإسبال. اختلف العلماء في هذه المسألة ومن نينا جوال العرب كان من يوريه dia tanya lah Arab adik kita ni, jika masalah isbal, oleh kerana ulama khilaf lah masalah ni, dah banyak saya jawab lah. Di kalangan mereka menyatakan haram isbal itu ialah apabila disertai dengan kibr, dengan sombong. Kerana ia merupakan, hadis itu naklah dilihat kepada konteks zaman itu, di mana jubah yang panjang yang dipegang oleh, kita siapa pernah tengok raja-raja bila berjalan pakai jubah panjang dipegang di belakang? Itu semua merupakan pakaian orang-orang yang sombong. So Nabi SAW menyebut tentang hadis berkenaan berkaitan dengan pakaian orang yang sombong, dan isbal itu mewakili perbuatan yang sombong itu, kerana itu amalan pada zaman itu. Lalu mereka menyatakan jika tidak sombong maka tidak termasuk di dalam larangan itu. Maksudnya orang tu kalau labuh bawah melebihi 2 buku lalinya kan, maka tidak termasuk dalam sombong itu. Di kalangan mereka lebih literal, mereka kata Nabi larang, sombong satu hal yang lain, Nabi memang larang macam tu. Dan kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila dia kena tikam pada saat akhir hayat dia, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam Sahih Ibn Hibban, seorang pemuda masuk pada Umar bin Khattab dan memberikan satu kata-kata yang semangat memuji Umar bin Khattab. Panjang riwayatnya, tapi ketika dia nak keluar, Umar bin Khattab melihat jubah budak-budak itu bawah daripada buku lali. Umar bin Khattab kata, bawa dia kembali, panggil budak tu. Dan mereka bawa dia. Umar kata, ya fata, irfa' izarak fa innahu anqa li thawbika wa adqa li rabbika. Wahai orang muda, angkat bajumu, kerana itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaian. Maka dengan itu mazhab yang kedua kata bawah je buku ladi je memang dilarang. Fannaru aula biha, maka neraka lebih patut untuknya, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tahta ka'bayn fannaru aula biha. Oleh kerana ada dua aliran dalam ni. Yang pertama ialah kalau boleh kita elakkan bawah pada dua buku lali itu yang terbaik. Elakkan, bukan rugi pun. Kalau ada orang labuh, kita anggaplah dia labuh tanpa sombong. Tapi kalau dia labuh dengan sombong, ataupun mungkin dia tak sombong pun, dia tak labuh, dia
Hujah yang kedua, dia kata kalau tak labuh pun, tapi kalau sombong tu tak haram. Jadi dia, kenapa Nabi nak kaitkan dengan sombong, dengan labuh tu? Sebab dia labuh tu yang menjadi hukum katanya. Tapi mazhab yang satu lagi dia kata tak, kerana labuh tu yang Nabi sebut, kerana labuh tu kebiasaan zaman itu. Faham tak? Kebiasaan orang zaman tu bila labuh dia sombong. Jadi Nabi sebut labuh tu. Mazhab yang satu lagi dia kata bukan kerana labuh tu, bukan kerana sombong tu. Labuh tu sendiri dah haram dah. Tak sombong pun haram juga. Faham tak? Sebab apa? Dia kata kalau sombong nak atas daripada atas pun kalau sombong haram. Kenapa nak kait dengan pakaian labuh tu? Jadi mazhab pertama kata tak, dia kaitkan sebab kebiasaan tu. Yang kedua tak ada kaitan dengan sombong. Memang pakaian bawah pada buku lali ni memang dilarang. Jadi ada dua pandangan. Yang lain ulama kata kalau dia labuh saja, dia tak sombong, makruh. Yang kata tak sombong tu, yang kata kaitan dengan sombong, dia berasaskan riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra berhubung dengan pakaian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang bahagian kedua mereka menjawab riwayat. Apapun yang pentingnya ialah pakai jubah ni tak payah labuh. Itu lebih selamat. Kata Umar, adqa li rabbika wa anqa li thawbika, lebih takwa pada Tuhanmu dan lebih membersihkan pakaianmu. Sekurang-kurangnya kita keluar daripada masalah itu. Kemudian kita mungkin timbul, habis itu kalau seluar labuh, termasuklah masalah yang sama tadi. Ada orang kata kias dengan seluar, sebagian kata itu hanya untuk jubah saja. Wallahu a'lam. Izinkan saya bertanya, macam mana nak perjuangkan sunnah di Malaysia? InsyaAllah berjuang bersama dengan orang ahli sunnah. Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama dengan jamaah. Duduk bersama-sama dengan para pejuang sunnah. InsyaAllah kita berjuang sunnah. Kena watawasau bil haq, maksudnya pesan memesan dengan kebenaran. Watawasau bil sabr, kena pesan memesan. Kerana seorang saja tak boleh pesan mesan, kena ada 2, 3 baru boleh pesan memesan. Al mar'u ala dini khalilihi, seseorang berada di atas agama teman rapatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.